Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama untuk pelajari kelas kafar tahun 5 dan 4 insyaAllah. Okey, tajuk tapi tahun ini kita akan belajar kafar tahun 4. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tahun 4 iaitu dalam bidang ibadah. Okey, dalam ibadah. Okey, cuba lihat apa yang boleh anak-anak murid ustaz yang ada di ruang chat di live ni, gambar apa yang ada tu agak-agak ni. Mungkin semua orang tahu. Semua orang boleh jawab agak-agak ni. Semua boleh jawab ni. Okey, Soalan mudah. tuliskan pada ruangan live chat ya, jika kamu memahami apakah yang dimaksudkan dalam gambar tu. Kalau kamu perhatikan, okey, gambar tu nak menunjukkan tentang apa. Okey, solat. Ada yang tulis solat berjamaah. Berjamaah. Ya, ada solat. Okey. Yang mana lebih Orang tepat tengah. agaknya? Orang tengah. Solat berjamaah. Orang tengah solat berjemaah. Tengah ya, tengah. Tengah. Sebaik tak tulis tepi. Okey, alhamdulillah. Maknanya itu semua menjurus kepada perbincangan tajuk kita hari ini. Okey, iaitu solat berjemaah. InsyaAllah hari ini saya akan terangkan sedikit. Kita tak laju, kita nak fahamkan konsep agar senang kita nak memahami. Okey, kita akan belajar dahulu siri pertama mengenai solat berjemaah. Apa yang kita akan belajar? Pertama, kita akan mengetahui pengertian solat berjemaah. Kita dapat menyatakan hukum solat berjemaah. Dan insyaAllah kita akan membaca dalil solat berjemaah dengan betul. InsyaAllah kita akan baca 3 ni. Okey. Okey, seterusnya Ustaz pergi kepada yang pertama iaitu pengertian solat berjemaah. Kalau ingat berdasarkan gambar tadi, kita boleh ungkaikan apa sebenarnya dia kata berjemaah. Agak-agaknya tadi berdasarkan gambar tadi, siapa yang boleh tahu sebelum Ustaz terangkan. Dia gambar tadi sebenarnya dah boleh diungkapkan dengan pengertian berjemaah. Agak-agaknya siapa yang boleh? Murid-murid tulis pada ruangan live chat tersebut, apakah yang nak dimaksudkan dengan ataupun apakah pengertian senang solat berjemaah. Agak-agaknya kalau dia tengok gambar tadi dia boleh cerita dah. Solat berjemaah ialah solat secara awak sambung. Cepat kita jawab dah. Okey. Solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai oleh seorang imam. Cik baik dia tulis imam. Kalau tulis imam lagi tak nak baca. Itu kena nyanyi Iman adalah mutiara tu. Okey, hampir insyaAllah Cempaka dapat jawapan dia. Itulah, Cempaka ni kan tahun 2 kan. Cepat jawab ni. Allahu Akbar. Rasanya kalau dia search Google pun lambat lagi. Saya rasa Google tu tengah pusing ni. Maknanya hebat, alhamdulillah. Cempaka telah bersedia sebelum kelas. Dia dah cari maklumat-maklumat yang berkaitan. Tahniah Cempaka. Okey, kita tengok betul. Okey, apa pengertian dia? Okey, solat jemaah adalah solat yang dilakukan 2 orang atau lebih. Kita faham. 2 orang atau lebih secara bersama dengan diketuai oleh seorang imam dan disertai dengan berjemaah. Okey, dengan niat berjemaah. Berjemaah tu. Okey, dengan niat berjemaah sudah tinggal itu jadi. Okey, dengan niat berjemaah. Okey, dengan niat berjemaah ataupun dengan berjemaah pun boleh. Maknanya itu sebenarnya tak ada maksud termasuk. Okey, maknanya kita faham solat yang 2 atau lebih bersama mesti ada seorang imam dan disertakan dengan berjemaah. Itu kita kena faham. Okey, ada beza. Kalau dia semayang seorang depan seorang belakang, tapi seorang rukuk yang seorang tu tengah sujud, maknanya itu bukan berjemaah. Maknanya dia mesti ikut orang di depan. Itu baru dipanggil berjemaah. Tidak boleh mendahului imam. Yang penting tidak boleh mendahului imam. Jangan nak langgar ketua. Sebenarnya dalam solat berjemaah tu pun dah diajar mentaati ketua.
Disiplin. Yes, disiplin, betul, alhamdulillah. Okey, itu dibantukan dengan solat jemaah. Faham ya? Mana solat jemaah ni maknanya dua atau lebih mesti bersama ada ketua, iaitu imam. Okey, imam tu adalah ketua. Okey, itu solat berjemaah. Ustaz Rasmadi, boleh respon sikit ni, rasanya dia terbalik je ni. Ainul Farhah ya. Solat berjemaah mempunyai seorang imam dan beberapa ni berapa makmum lah, sebab dia letak sebelahnya tu seorang makmum. Seorang makmum. Terbalik je lah. Diikuti oleh seorang makmum ataupun beberapa ataupun ramai lah. Dia nak cover tu ada, maklumat tu ada, tetapi dia punya susunan ayat tu terbalik lah sikit. Itulah. Betul. Maknanya dia kena seorang makmum dulu atau beberapa. Maknanya dia kena depan tu dulu. Betul. Okay. Seorang atau beberapa makmum. Yes. Betul, lebih tepat. Seorang atau lebih, lagi senang. Boleh kita tahu lebih. InsyaAllah. Okay, insyaAllah Hanifah boleh betulkan. Okay. Sekarang kita lihat hukum solat berjemaah. Sebenarnya dalam solat berjemaah ni ada hukum dia. Mungkin ada yang dah belajar. Sebab ni kita tahun 4. Ustaz nak refresh. Mungkin yang tahun 5 ke yang sama hari ni, tahun 6 yang sama hari ni, agak-agaknya dalam solat berjemaah ni berapa hukum dia? Sebelum kita bincang. Pengetahuan semasa ni. Ya, pengetahuan semasa. Mungkin yang tahun, kita belajar tahun 4, tahun 5 dengan tahun 6. Kalau ni tahun 5 ada dia sukatan, kalau yang biasa kan SK tahun 6 masih sukatan lama. Tahun 6, tahun 6 sukatan lama. Sukatan lama. Okey, tahun 5 sekarang ni dah sukatan baru. Ni kata sunat muakkad bagi individu. Kurang tepat. Sunat muakkad ni yang sangat-sangat dituntut. Fardu kifayah, okey boleh terima, tapi Ustaz nak tanya ada berapa? Ada berapa dulu? Soalannya ada berapa dulu? Ramai yang jawab 2 ni Ustaz. 2. Dia tertinggal ni sebab lama sangat PKP hilang sekejap. Ramai kata 2. Bila seorang mula semua 2. Ya, itu dia nak tunggu orang pertama jawab. Dia tunggu orang pertama jawab. Ada seorang yang ganjil. Ada 3. Biasanya yang ganjil betul. Teruk yang 2 ni. Nanti mesti ikut 3 pula. Kan? Tengok. Itulah dia. Okey. Ustazah kata dia macam tu nak tengok, habis semua ikut dah. Dah ada siap tulis alhamdulillah. Okey. Tapi kurang tepat tahun ni Arish. Arisha. 3 betul dah, sunat, fardu kifayah, sunat muakkad. Kurang tepat. 3 tu dah betul. Tak apa, alhamdulillah. Ni sebenarnya itulah kita kena refresh balik. Soalan yang Ustaz tanya tadi tu betul dah. Ustaz nak berapa? Yang tu betul. Betul. Okey, tak apa, kita refresh. Okay. So jom kita refresh sama. Okey, maknanya hukum solat berjemaah ialah 3, betul. 3. Apa dia yang 3? Kita tengok satu-satu. Yang pertama adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa dia fardu kifayah ni? Pula salah Ustaz. Kafayah. Jadi kifiyah. Allah Rabbi. Okey. Fardu kifayah kafa alif. Kafa alif. Saya sekejap betulkanlah lalang kejap. Betulkanlah Ustaz. Nanti orang baca dia baca kifiyah. Kaifiyah. Ya kalau bahasa Arab. Ya Allahumma salli ala sayyidina. Sebentar. Betulkan sebab dia akan berkekalan dalam video kita. Ya, betul. Tambah alih. Okey, sudah. Sekejap. Dia nampak tak? Ke hilang? Tarmabutah ke Ustaz? Sekejap. Kifayah. Sebentar. Kifayah. Okey, sementara menunggu Ustaz menyelesaikan. Okey, saya akan pecahkan untuk kod yang kedua, pecahan kod yang kedua. Okey, anak-anak sila bersedia, murid-murid sila bersedia dengan pen dan kertas. Sekali lagi untuk mencatat pecahan kod yang kedua. Iaitu nombor 8. Pecahan kod yang kedua nombor 8.
Okey, sekejap dah. Okey, belum selesai tu Ustaz. Dah. Nak saya nak save sekejap. Okey. Takut hilang dia. Okey, sekejap. Save yang penting. Dulu. Kan hilang dia kan. Okey, alhamdulillah. Okey, sementara menunggu. Okey, siapa tahu maksud fardu kifayah kamu boleh catat pada ruangan komen tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah? Orang lain buat kita tak payah ke? Okey, itu kan maksud dia. Cuba kamu buat. Cuba kamu tulis. Kan ada yang tak tahu. Okey, nampak. Okey, Ustaz dah tulis kat situ. Okey, fardu kifayah maknanya ke atas satu qaryah. Maknanya fardu kifayah ni ada ke atas satu qaryah. Qaryah ataupun kalau kita kat bandar dia panggil taman. Taman kampung lah, kampung. Kampung. Kalau kita kampung, kita kampung. Okey. Qaryah filo antil arabiyah. Okey, jika tidak qaryah kampung lah, betul. Okey, jika tidak ada yang melakukannya, seluruh ahli qaryah berdosa. Okey, mana qaryah selalu kampung. Kalau kita kat bandar, taman lah, taman kita. Dia ada pasar dia. Dia punya katakan jajahan lah kan. Jajahan dia, betul, jajahan. Kalau kat Kelantan, Terengganu, dia guna istilah jajahan. Jajahan Pasir Mas, jajahan Tumpat contohnya kan. Okey. Di sini maknanya kalau tak buat. Sebab kalau kampung, tak semua kampung ada masjid. Sebab kadang penduduk kampung yang sedikit kan tak layak untuk mendirikan. Itu solat Jumaat tertukar pula saya. Boleh kita putih solat Jumaat. Jumaat ini. Dia Jumaat dengan Jumaat yang agak sama kan. Boleh kita tukar pula dah. Okey, maknanya contohnya adalah yang paling mudah untuk fardu kifayah ni adalah solat jenazah. Solat jenazah. Maknanya ramai tak reti tu. Sungguh dia tak faham konsep tu maknanya kalau dia tak satu kampung satu qaryah tak buat solat jenazah pada jenazah tersebut, maka semua ahli berdosa. Tu kena fardu kifayah. Kalau ada seorang pun dah jadi penyelamat kan Ustaz? Ya, betul. Seorang yang buat mesti dia selamat untuk semua. Sebab itu kita ada kena konsep tolong membantu, membantu, maknanya ringankan tulang. Kita nampak je kita buat, maknanya bukan kita fikir tak apalah ada orang buat tu. Bermakna kita bersangka baik pada tempat yang tak sepatutnya. Tak boleh. Maknanya kalau solat jenazah ni jangan kata kita tak payahlah belajar sebab dah ada orang yang tahu, jangan. Mungkin kebetulan sakit ke tak ada ke apa ke, kadang-kadang kampung kematian tu berlaku tak ada yang boleh, susah. Jadi kefarduan tu kan, belajarlah. Kena belajar. Sebab tu kena belajar. Semayang ada dia, ambil lah peluang. Bersedia untuk belajar. Sebab pasti kita akan mengamalikan kerana apa? Kita ada ibu dan ayah. Takkan kita nak suruh orang buat? Rugi itu paling simple. Kita kena yang terakhir kan, sementara jasad masih ada. Pengorbanan terakhir. Alhamdulillah, maknanya itu fardu kifayah. Itu yang pertama. Kita tengok yang kedua pula. Yang kedua adalah fardu ain. Tadi fardu kifayah hukum dia. Solat Jumaat ni fardu ain pula. Fardu ain. Solat Jumaat. Wajib ke atas setiap lelaki bagi solat Jumaat. Dia tak boleh kata solat Jumaat dia fardu kifayah. Tak. Hanya solat Jumaat pula fardu ain. Dia tak boleh kita tinggalkan. Kalau dia menggantikan solat zuhur. Maknanya dia menggantikan solat zuhur. Hanya yang boleh solat zuhur ni pada golongan-golongan yang tertentu. Kena ingat betul, maknanya contohnya yang tak boleh hadir kerana ada rintangan, uzur, ada rintangan yang memang tak boleh, hujan lebat, ribut dia nak pergi tak boleh. Itu dia terputus jalan. Dia terputus jalan satu. Maknanya dia tak boleh pergi. Sekarang musim hujan banjir sekarang ni. Itu di antara dia. Bermakna dia tak boleh pergi. Maknanya dia dilonggarkan. Maknanya digantikan buat solat zuhur. Itu maksud dia kenapa. Itu fardu ain, wajib solat Jumaat. Okey, bagi yang cukup umur baligh. Tapi jangan kata tak apa saya belum baligh. Lelaki masih ada hari ni, pergi belajar, ambil peluang tersebut. Sambil kita belajar dapat pahala, kita dapat pahala, mak ayah dapat pahala. Pergi sembahyang Jumaat je dapat pahala. Okey, insya-Allah. Itu fardu ain. Ingat hanya solat Jumaat fardu ain berjemaah.
Okey, yang ketiga ialah sunat. Berjemaah hukumnya sunat bagi solat sunat seperti apa? Solat hari raya. Hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha ataupun solat sunat hajat, solat sunat witir. Itu maknanya sunat. Jangan samakan pula solat sunat jenazah. Tak, itu lain, fardu kifayah. Kena tengok bahagian-bahagian dia tak sebut solat sunat. Ya. Tu jangan kita fikir jangan samakan solat tu sunat sebab kita tak buat tak dapat dosa. Kalau kita samakan salah. Kita kena faham hanya fardu kifayah kepada solat jenazah. Okey, clear maknanya ada ingat 3 hukum solat jenazah. Apa dia? Fardu kifayah, solat jenazah, solat jemaah, fardu kifayah, fardu ain dan sunat. Berjemaah dia ada 3 hukum. Okey. Kita faham insya-Allah. Okey, seterusnya kita lihat dalil solat berjemaah tu. Apa dalil dia? Okey, dalilnya adalah daripada hadis Nabi, riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, saya baca. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fazzi bi 27 darajatan. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darjat. Bukan darajat, darjat. Okey. Maknanya apa maksud dia? Maksud di sini Nabi beritahu sembahyang seorang pun boleh. Tapi kalau sembahyang berjemaah, ganjaran pahalanya 27 darjat. Maknanya 27 pahala yang Allah bagi. Saya tak tahu macam mana 27 macam mana, tapi kita tahu bermakna seorang satu saja. Kalau berjemaah 27. Tapi jangan tanya ustaz pula, ustaz saya semua jemaah tapi tak dapat pun 27. Memang tak dapat. Jangan tanya ini selak sejadah tak dapat pun 27. Sebab itulah adanya malaikat yang mencatat amalan kita di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia catat, hari ini, contohnya hari ini wijdan solat berjemaah, malaikat pun tulis 27 darjat ganjaran pahala. Yang itu akan dituntut pada apa? Pada waktu kita di padang mahsyar. Masa itulah kita kaya atau miskin. Itu maksudnya. Okey, kalaulah Allah bagilah setiap kali sembahyang berjemaahnya dapat 27 dalam bawah sejadah, saya rasa confirm orang berebut. Masjid akan bertambah besar luas sebab semua orang nak 27. Tak ada siapa pun nak sembahyang kat rumah. Okey. Tapi Allah itu maha adil. Sebab apa Allah maha adil? Allah ciptakan syurga dan neraka. Nak tengok siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang istiqamah, yang buat. Itulah ganjaran yang Allah bagi. Okey, jelas maksudnya maknanya kena faham. Maknanya bukan Islam tu rigid kata okey wajib, tak. Bermakna kita buat Allah bagi pahala. Tak buat kita tak dapat apa-apa. Tapi jangan pula semayang tu jangan kata ustaz kata tadi tak buat tak apa-apa. Maksudnya kalau kita tak buat berjemaah, kita buat seorang, tetap melaksanakan tanggungjawab yang wajib, tetapi ganjaran pahalanya berbeza. Jelasnya insya-Allah. Okey. Seterusnya kita nak rehat ke ataupun terus jalan Ustaz? Sebab masa pun dah suntuk kan. Sebab tadi kita rehat azan tadi. Apa ni slide ustaz, azan tu dah dikira rehat dah. Kalau slide ustaz ni banyak lagi tak payahlah. Kita dah rehat awal tadi. Boleh insya-Allah. Okey. Kita sampai di sini. Kita dah ada Ustazah. Waalaikumsalam. Tahniah. Tahniah dulu. Betul, hebat. Itu dah Khairul Nisa. Saya pun dah kenal walaupun tak nampak nama, tapi dah kenal sebenarnya. Dia suara dia tu. Suara dia dah macam dah. Lepas tu tempat dia kat situ lah tempat dia selalu. Tak ada tempat lain, tu dah kenal dah. Kalau si Ikhlir tu baju mesti kat belakang bergantungan. Itulah si Ikhlir. Dia trademark dia tu. Trademark dah. Dah itu tempatnya. Menunjukkan saya ni sentiasa ada kan. Okey. Bacakan soalan.
Apakah maksud solat berjemaah? Alif. Solat yang dilakukan kurang daripada 2 orang. Ba. Solat yang dilakukan lebih daripada seorang. Saya jawab ba. Ba. Okey, tengok betul tidak? Alhamdulillah, tahniah. Okey, itu dah solat berjemaah Pusing sikit lebih je. seorang. Kurang daripada 2 orang. Kalau tak baca kurang tu mesti jawab alif. Demi ambil alis. Soalan tu Terima sajalah kasih kita. kepada Ustazah. Jumpa lagi. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Okey, seterusnya. ada seterusnya. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebab Ustazah tak nampak mana nama malam ni. Nama saya Ahmad Izarif bin Baharin. Dari Okey, sekolah Dari dari Sekolah Rendah Islam Tahfiz Integrasi Mahkota Kuantan ini yang Pahang. biasa ni Ustaz. Oh, Kuantan. Ya, Islam ya, ya. Mahkota ni. Yang kata Dua betul. beradik ni. Okey, adiknya perkenalkan diri. Nama saya Nurwafa Amna binti Baharin. Dari Sekolah Rendah Islam Tahfiz Integrasi Mahkota Kuantan Pahang. Okey. Ya, alhamdulillah. Soalan abang dululah. Abang dululah baca. Abang baca. Solat berjemaah ialah solat beramai-ramai mengikut imam. Alif salah, ba betul. Jawapan mana betul? saya ba. Jawapan dia ba. Okey. Okey, dia ba. Tengok betul tidak? Alhamdulillah. Betul. Okey, seterusnya okey, pindah soalan kepada adik pula. Untung juga ya kamu naik bersama-sama. Sekali dua terus. Solat berjemaah dilakukan sekurang-kurang 2 orang. Alif salih ba betul. Jawapan saya ba betul. Betul. Dilakukan sekurang-kurangnya. Rasa macam ayat ni bukan dah pernah baca ke ayat ni? Dah dengar ke orang baca apa ke? Tak dengar lagi ke? Solat berjemaah dilakukan sekurang-kurang 2 orang. 2 orang. Sekurang-kurang 2 orang. Jawapannya? Ba. Sekurang-kurangnya. Pandai Ustazah ni nak tirukan awak jadi. Okey, tahniah. Yang tadi kurang 2 orang. Ini sekurang-kurang. Kamu. Nak tengok dia sama faham tidak? Nampak confuse tu nampak tapi tak tukar jawapan. Okey, bagus. Okey, seterusnya ada lagi. Okey, seterusnya siapa Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Waalaikumsalam. Dah kata dah fikir. Mesti baju kat belakang. Panjang umur dia. Sekali dia tak ada baju kat belakang. Bila saya kata letaklah tabir apa-apa kain. Dia pun letak towel. Okey, cuba Ikhlas jawab. Hukum solat berjemaat. Solat berjemaat ialah Solat berjemaah, solat Jumaat. Kena faham betul. Hukum solat berjemaah, solat jemaat. Ustaz nak kena faham betul. Solat berjemaah dalam solat Jumaat. Okey. Kalau solat Jumaat apa hukumnya kalau kita melaksanakan Alif. berjemaah? Jawapan saya alif. Jawapan dia alif. Yakin? Betul ke? Yakin, Ramai tu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Betul. Terima kasih Ustaz. Sama. Mana solat Jumaat? Satu. Ya. Seterusnya, seterusnya. ini Siapa tu? memang ini seorang lagi. Dia sebelum saya tegur dia dah naikkan kamera. Saya mesti kata jangan bagi nampak mata, naikkan keseluruhan. Okey, silakan. Auni, Aisyah. Baca soalan. Solat berjemaah mendapat berapa kali ganda daripada solat bersendirian? Alif berapa kali? 37, ba 37. Jawapan saya Mesti kita nak paling banyak. Ada tak dalam kuis tadi soalan ni? Kalau tadi dah ada, mesti senang je. Tadi dah jawab. Kacang ni, kacang. Alif 27. Dia ke 27. Padahal 37 tu lagi besar kalau ikutnya. Yakin 27 Okey, kita tengok betul tidak. Okey, tahniah. 27 ganjaran. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Okey, seterusnya ada lagi. Ustaz, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okey, sila baca. Waalaikumsalam. Okey, baca soalan Said. Hukum solat berjemaah bagi solat jemaat ialah alif fardu kifayah, ba fardu ain. Ba Ha, fardu Nombor satu ain. depan. Betul Fadu Ya. Ain? Fardu Ain ya. Sebab dia fokus pada soalan yang tadi tu. Ah. Okey, sebab tadi dia berbelit. Yang ni dia straight dia terus. Okey, Tania. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, soalan seterusnya. Kita ada Cempaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, cuba baca. Boleh baca. Solat hari raya ialah alif fardu kifayah, ba Fardu sunat. kifayah, betul. Nombor satu, fardu kifayah ke sunat? Sunat. Betul, solat raya sunat. Betul. Solat Yakin? hari raya. Hukum solat hari raya ialah hukum solat hari raya. Saya tambah sikit. Hukum solat hari raya ialah benar tak pergi solat raya? Tak pernah. Maka masuk tak kelas Ustazah? Solat dua hari raya yang mulia. Ustaz ajar tu, Ustazah ajar. Apa siri pertama, siri kedua. Dia dah hukum tu. Ingat tak? Ingat Ingat apa hukumnya? Allah. sunat. Sunat. Okey, sunat Ustaz. Hukum dia sunat. Alhamdulillah. Okey, betul. Okey, tanya Cempaka. Tanya. Terima kasih Ustaz. Bye. Sama. Bye. Sama-sama. Okey, Okey, seterusnya. Ni saya tahu Iqbal kan, daripada Tengku Baria, Kuala Terengganu. Okey. Silakan Iqbal baca soalan. Iqbal Mukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan mungkin ke depannya. Suruh tutup dulu Iqbal. Tutup dulu. Nanti tak dengar suara Iqbal. Okey, dah. Okey, kalau dah boleh buka mic baca. Kita perlulah melakukan solat jemaah. Okey. Ya. Kita perlulah apa? Melakukan solat berjemaah. Mana satu depan dia? Selalu. Okey, yang mana satu? Alif Mana atau satu ba? jawapan dia? Maka selalu jawapannya. Jawapan saya alif. Alif, istiqamah. Iqbal pilih alif. Alif, istiqamah. Okey, Tania. Okey, tanya Iqbal. Okey, seterusnya ada kita satu soalan lagi. Kita ada masa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang terakhir saya rasa kot. Sriti An-Najah, Bukit Kata Melaka. Okey, soalan terakhir Ustaz. Ya. Okey. Hukum solat Kita ada lagi ke Ustazah Rohaizah? Oleh kerana ini soalan terakhir, naikkan. Kita bagi dia berada di atas lah. Okey. Kita berkenalan dulu. Siapa ni? Siapa nama? Mas Muka. Hilang dah. Hilang tu lah. Kena tanya bahasa Arab, hilang terus. Hilang dia. Okey, terus soalan apa? Hukum solat berjemaah ada alif 3, ba 2. Alif 3. Oh, yakin? Betul tiga? Ya, Okey, betul. okey. Ramai Okey, dua tadi, tak perasan ke? Sebab tu. Cerita beritahu. Tiga tu apa dia? Tiga. Ya, apa dia? Apa hukum tiga? tu ada tiga. Apa nama hukum-hukum tu? Yang tiga tu. Janganlah. Yang pertama apa dia? Sekejap, tengok nota balik. No. No. Ni kat sini. Yang Apa pertama agaknya? Dah sunat. ada teman jawab dah. Bagi tahu pula dah. Penulisan jawab dua je. Ada lagi yang jawab dua. Betul ke dua? Allah tu.
Dia formula 2F 1S. Dah. 2F 1S. Mek Iyah ada belakang dia. 2F 1 Mek Nah pun ada. 1S. Apa lain? Okey. Tak, mencari jawapan. Kat mana salingnya tu? Itu jawapan. Cepat fikir. Kalau Saya ingat lah. Saya ingat. Okey. 2M. Dah. 2F 1S. Padu apa? Dia sebutlah dulu kat depan ni. Takut habis masa pun nanti tak boleh jawab lagi ya. Padu apa? Padu tak apa. Ada Padu kifayah. Lagi? Padu ain. Lagi? Okey. S. Ada padu lagi ke? S tu apa? S tu apa pula? Sunat. Sunat. Okey. Alhamdulillah. Bagus. Okey. Itulah betul lah tu ada. Jadi jawapannya ada 3. Betul ke tak? Kita tengok Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jawapan dia ialah 3. Okey. Betul. Syukran ya Ustaz. Syukran ya Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, alhamdulillah kita dah berada di penghujung. Saya serah. Mungkin ada yang dah naik konti lagi tak ada kan? Ada lagi yang belum dapat bersama kita naik konti. Sampai ada Ahmad Danis dia buka sekejap dia punya. Buka sekejap tutup mungkin ada problem kot. Daripada kami, segala yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu adalah daripada kedaifan ataupun kelemahan kami sendiri. Itu saja sehingga kita berjumpa lagi. Saya tutup majlis ilmu kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh